Lepas pada tu cerita ayat cerai balik. Ulama fikir apa kemunasabahannya sedang membincangkan bab cerai, tiba-tiba masuk ayat suruh pelihara sembahyang, lepas tu sambung balik bab cerai. Fikir, akhirnya mereka buat satu khulasah, satu solusi, satu pendapat. Kalau orang jaga sembahyang, Allah selamat daripada cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul Fadilah, pengurusi majlis, seterusnya yang saya kasihi Sahibul Fadilah Ustaz Haji Afandi selaku pengurusi surau Jumaat ini, barisan saf jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimi muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni, dan kita mengharapkan perhimpunan kita pada malam ini menatijahkan banyak kebaikan dan banyak perkara yang memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, tajuk yang diangkat untuk kita bincang pada malam ni adalah berkenaan dengan zikir. Begitu juga amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan dan hari yang kita ini. Sebenarnya Islam mengajar kepada kita supaya zikir merupakan hal yang terpenting dan sentiasa dilakukan. Kerana itu kalau kita tengok, apabila kita dilahirkan oleh ibu kita, maka abah kita, atuk kita atau orang saleh memukaddimahkan kehidupan kita dengan pendengaran azan dan iqamah di telinga kanan dan kiri. Azan dan iqamah ini adalah kalimah-kalimah zikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimah yang disebut. Dan satu seruang kebaikan, iaitu seruang solat. Kemudian natijah daripada solat yang sebenar adalah seruang membawa kejayaan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian ditutup dengan zikir lagi dan diakhiri dengan kalimatut tauhid, tahlil la ilaha illallah. Seawal kita berusia setengah jam, 20 minit, 15 minit daripada kelahiran, maka kita didengarkan dan diperdengarkan dengan lafaz-lafaz kalimatut takbir, kalimatut tauhid, kalimatut tahlil dan kalimatut syahadatain. Sekaligus di situ. Bila mana kita meninggal dunia, kalimah yang terakhir dibawa adalah la ilaha illallah. Sebagaimana tutup azam la ilaha illallah, maka tutup kehidupan kita juga dengan la ilaha illallah. Bermula daripada kita lahir dengan asyhadu an la Allahu akbar, Allahu akbar,
Sama juga apabila kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, uniknya bila azan ni, kalimah pertama disebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah yang pertama disebut adalah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya lah azan. Bila mana kita meninggal dunia, kalimah terakhir adalah Allah juga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah, maka layak masuk syurga. Jadi antara Allah yang pertama, mukaddimah kita dilahirkan, diperdengarkan pada telinga kita, dan Allah juga yang terakhir dalam sebuah kehidupan kita, itulah kalimat yang terakhir. Kata ulama, kalau begitu, antara yang pertama dan terakhir adalah Allah, di tengah-tengah tu apakah tidak ada Allah? Seolah-olah mewajarkan kepada kita untuk kita fikir bahawa kalimatullah sebagai zikrullah dengan lafaznya adalah amat-amat digalakkan. Kerana itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna wa fi riwayatin wa sab'una syu'bah adnaha a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ini ada 60 cabang lebih. Setengah riwayat menyebut 70 cabang lebih. Setingginya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Hak paling rendah, tengok sampah duri yang menyakitkan di jalan, buang ke tepi supaya orang tak terpijak dan terkena. Dan malu juga sebahagian daripada iman. Apa makna? Maknanya dalam Islam, perkara yang diberi kelebihan itu sebenarnya tidak ada orang yang tak boleh nak tak buat. Kalau saya kata, tuan-tuan, kita kesian kepada rakyat Palestin, teruk kena bantai sehingga yang mati pemimpin utamanya, jom kita infak sedekah. Kalau boleh 10,000 seorang lah, ataupun 1,000 seorang. Adalah seorang dua boleh. Yang ramai terserenda, saya paling banyak pun 50 je ustaz. Tak apa. Nak gambarkan ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Saya terbaca satu kenyataan. Seluruh dunia ni sekarang lebih kurang dalam 1 bilion ataupun hampir 2 bilion miskin tegar. Yang rakyat di dunia ni lebih kurang dalam 7 ke 8 bilion. Ada seorang doktor tu dia buat kenyataan, kajian, dia kata setiap saat yang mati 2 orang. Jadi kalau kira lebih kurang dalam 70,000 lebih, 80,000 lebih sehari. Sehari ke berapa? Sejam ke berapa? 2 maknanya kalau seminit 120 orang. 120 orang kalau sejam, 120 kali dengan 60. Berapa tak tahu jawapan tu. Lepas tu kalilah. Tapi hak beranak pun ramai juga. Dia dah hidup saja. Hak mati pun ramai, hak hidup pun ramai. Jadi ramai ya. Tuan-tuan nak ceritakan kepada kita bahawa kalau nak suruh buat hak benda macam tu, ramai orang tak mampu buat. Macam orang nak pergi Mekah. Bukan semua orang boleh pergi Mekah. Istita'ah, kemampuan. Ialah ada beberapa syarat yang lain. Tapi kalau kita ambil satu je, zikrullah. Dia kaya boleh, dia miskin boleh. Dia tua boleh, dia muda boleh. Dia orang yang berpangkat besar boleh sebut, orang berpangkat kecil pun boleh sebut. Orang sihat boleh sebut, orang sakit pun boleh sebut.
Kecuali ulcer lah, memang tak boleh sungguh mulut, tak mampu nak sebut. Ertinya dalam Islam, perkara yang utama dan pertama yang hebat itu, boleh katakan tidak ada orang tak boleh buat, melainkan pakat boleh buat belaka. Zikir. Sebab itu seorang sahabat ataupun kumpulan sahabat miskin datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Ya Rasulullah, orang-orang yang hebat-hebat ni, kaya-kaya ni, mereka berlenggang datang menuju ke syurga Allah. Ni sahabat-sahabat miskin yang susah zaman Nabi mengadu kat Nabi, kami ni rugi ya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat yang kaya-kaya, ahli yang dusung, yang banyak kebun, yang banyak harta tanaman hayawang ni, dia boleh infak seberapa banyak dan dia berjaya pergi ke syurga Allah dengan tenang. Sebab duit dia banyak, dia boleh sedekah banyak, layaklah dia masuk syurga Allah Ta'ala. Saya sebut dalam buku keajaiban sedekah ni. Macam-macam tuan-tuan. Macam mana orang zaman dulu sedekah luar biasa. Dan mereka ni pakat berlumba pula. Hak ni pakat sedekah banyak, hak ni pakat sedekah banyak. Saya nyatakan dalam buku, mereka lah yang paling pemurah. Jadi, sedekah. Kami orang miskin, ya Rasulullah. Macam mana kami nak sedekah ni? Kami tak ada apa. Nabi jawab, kamu boleh menandingi mereka kalau kamu zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kamu sebut tu, kamu boleh tandingi mereka dan kamu juga akan berjaya. Bila dengar macam itu, mereka pun kata, yalah, betul lah tu. Tapi Nabi bagi tahu, kecualilah orang kaya juga, dia ni banyak zikir macam kamu. Lebih dia lah. Tapi kalau dia tak zikir, kamu akan jadi lebih. Maknanya mudah, tuan-tuan. Zikir kepada Allah ni, kenapa kita kena sangat? Dalil tu terlalu banyak. Kelebihan zikir kepada Allah, sehingga saya sebut dalam buku hadis 40 ni. Nak baca pun panjang, 2-3 hadis besar tentang kelebihan zikir pada Allah. Nombor 1, kita zikir ke Allah, tu tanda Allah zikir kat kita. Orang alim dulu, orang soleh dulu, dia kata, aku tahu bila mana Allah ingat dan zikir kat aku. Marah orang lain. Orang kata, kau ni macam mana boleh tahu lah tindakan Allah apa semua sekali ingat kat kau tak? Dia kata, benar. Kenapa kamu kata macam itu? Kerana firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum. Muzikirlah kepadaku, nescaya aku zikir kepadamu. Dan dalam hadis yang kursi, hadis yang Allah firmankan, iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Kalau dia sebut aku seorang-seorang, aku akan sebut ramai-ramai depan orang ramai. Kalau dia sebut aku depan orang ramai, aku akan sebutnya di khalayak masyarakat ataupun malaikat yang lebih hebat daripada mereka lagi. Tuan-tuan, dalam hidup ni, kalau kita hidup di dunia ni, macam kita duduk kampung ni, kita duduk sandar je situ, biasa. Nampak orang tak berkenal mana. Jadi Tok Imam ke, ketua kampung ke, pengurusi surau ke, buat endah je, buat ada je. Apatah lagi kalau besar-besar sikit, ketua polis kawasan ni pun tak endah dia duduk cemuk. Tiba-tiba dari majlis ni, marilah agung, marilah orang besar Malaysia atau seumpamanya raja, sebut nama dia, apa khabar, gini. Dia pun batuk lalu. Lepas tu orang pakai kerumung pergi kat dia ni. Hang pakai apa? Siapa tuanku sebut kat hang? Siapa orang besar ni sebut kat hang? Siapa? Dia akan, orang akan hormat lalu dah. Sebab sebut nama je. Dia jangan main dia orang. Sekarang yang sebut siapa? Allah. Bila Allah sebut, habis. Tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan.
Kenapa orang suka orang? Kenapa orang tu suka orang? Contohnya ada seorang tu, orang pakat suka dia. Suka. Dia pernah bagi duit kita? Dah. Ataupun dia sedekah kat kita sampai berapa ratus ribu? Tak. Tapi kita suka dia. Kerana Allah suka dia, Allah perintah malaikat supaya suka mereka. Malaikat arah supaya manusia suka. Jadi Allah campakkan rasa suka tu sehingga akhirnya orang pakat suka habis kat dia. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak nama almarhum Asy-Syahid Ismail Haniyah? Kenal tak? Dia mati sebelum semalam 2 hari lepas. Dia meninggal lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas. Ismail Haniyah, pemimpin Palestin. Tuan-tuan kenal dia? Kenal lah. Mati. Kena bom. Tuan-tuan, pelik dan ajaibnya, bila semayang mayat dia tak kurang daripada 7 juta manusia semayang. Di sini pun ada semayang raya. Apa hubungan kita dengan dia? Tak ada. Kenapa kita semayang? Simpati, empati, rasa suka, rasa kesian, rasa inilah orang yang kerana Allah dan seumpamanya. Tengok, saya sebut dalam buku Ismail Haniyah. Mananya tuan-tuan? Kenapa orang suka? Mesti hubungan dia dengan Tuhan baik. Jadi zikrullah ni baik. Kedua, kita bila kita zikir ke Allah, Allah bagi kepada kita cash, hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah hati akan jadi tenang. Sebab itu dalam majlis zikir, antaranya belajar ilmu ni, zikir jugalah dipanggil ni, ramai yang tidur sebab tenang. Tidur tuan-tuan, tenang. Itu bergurau lah. Tapi nak ceritanya, Allah bagi tenang. Contoh, kita duduk serabut, duduk pening, duduk ni, mari atas tikar sejadah, semayang, doa pada Allah, Allah akan tenang. Cerita saya baca dululah. Lama dah cerita Arab. Tapi rasa cerita benar kisah tu. Kisah ni, laki dengan bini bergaduh. Bila bergaduh, yalah tuan-tuan tahulah kalau Arab bergaduh ni, semua benda keluar. Keldai lah, apalah, himar, pasir biasa lah keluar. Cuma satu je belum keluar. Cerai, talak. Hak tu tak. Hak lain keluar habis dah. Sampai hak ni akak suara, hak ni akak, hak ni kata, tak tahu mana hakim, mana apa tak. Sampai puncak sangat ni, tu lelaki ni ambil anak kunci kereta, tu keluar rumah. Ibarat berlaku pukul 9 pagi tu, tak tahu benda dah, keluar rumah. Jadi, lelaki ni bengkak. Faham mana bengkak? Bengkak. Perempuan pun sama. Marah yang sangat. Laki ni, ialah orang laki. Dia pergi kedai, minum air. Sudah minum air dengan pening tu. Masa tu WhatsApp dengan apa, tak tengok dah. Tak ada dah hubungan apa-apa. Sudah minum, sudah ni. Akhir sekali dia pergi semesjid atau surau. Dia pergi, dia masuk, dia ambil air semayang, dia semayang. Entah macam mana Allah ilham kat dia, dia semayang. Semayang banyak. Semayang. Semayang duha, semayang apa, semayang. Sampailah waktu zuhur. Bila sudah waktu zuhur,
Masuk waktu zuhur, dia pun tunggu untuk imam sama sekali. Ni semayang pula. Sudah semayang, orang pakam balik, dia pun semayang lagi. Semayang sampai asar. Bila asar tu imam pun semayang hari ni, dia pun semayang. Sudah semayang asar, dia pun angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, apa yang berlaku kepada lah, aku serah padamu. Aku nekat lah. Dia pun start kereta, dia pun balik rumah. Lepas asar dah semayang dah. Dah semayang, balik rumah. Balik rumah ni kira nak sambung skrip lah. Kalau ada api habis lah. Maknanya kalau pergi mahkamah ke qati ke pakai berhenti lah. Ataupun tengok dapat 3 biji pakaian duduk luar rumah ke, tengok semua sekali, mungkin boleh berlaku semua. Sampai di rumah dia pun beri salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba bini dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe. Dia kata, aku tengok isteriku tu samalah seperti malam pengantin baru. First class. Selepas nak bergaduh, nak bercerah. Malam lembut yang amat sangat. Confuse aku. Ingat nak sambung balik tu, skrip hot skrat tu dah habis lagi tu. Tinggal nak macam mana penutup ni. Terkejut. Tanya pula balapa. Siap air selalu dah, dia tahu air. Kalau air biasa sejenis, 4 jenis atau kat lelaki dia seolah-olah lah. Beri layanan istimewa lembut ni senyum gini-gini. Jadi lelaki ni pun tanya kat dia, adakah ini satu perangkap? Taklah dia tak cakap lah macam tu, tapi nak faham macam mana jadi gini. Dia pun cakap dengan isteri dia. Dia kata, ya, apa pasal baik jadi ni? Dia kata, isteri dia pula jawab, saya bila abang keluar, memang saya marah, kata orang marah yang amat sangat. Saya amat marah, saya tak kira dah masa tu. Selepas daripada itu, saya teringat kepada Allah. Tak sudah macam tu. Akhirnya saya ambil air semayang. Lalu saya semayang sunat sebanyak-banyaknya. Dan saya zikir ke Allah. Salat ni, kalau laki bini semayang, dia ibarat piramid, tuan-tuan. Piramid ni, dia bukan gini. Dia gini. Makin kuat ibadat, makin kuat ibadat, makin kuat ni dia akan sambung ke bertemu. Sebab tu orang yang jaga solat berjemaah, insya-Allah tak akan cerai laki bini. Allah Ustaz cakap kasarnya, berani. Betul. Kita buka Al-Quran, kita tengok ayat cerai. Cerah. Tengah ayat cerai tu masuk satu ayat, Hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu jagalah sembahyang yang fardu ni dan juga sembahyang pertengahan, yakni zuhur ke asar ke, masyhurnya asar lah. Ada kata subuh, ada kata semua waktulah. Dan jadilah kamu orang yang berdiri semata-mata taat dan patuh pada Allah. Bila dengar ayat macam itu, tuan-tuan, lepas pada tu cerita ayat cerah balik. Ulama fikir apa kemunasabahannya sedang membincangkan bab cerai, tiba-tiba masuk ayat suruh pelihara sembahyang, lepas tu sambung balik bab cerai. Fikir, akhirnya mereka buat satu khulasah, satu solusi, satu pendapat. Kalau orang jaga sembahyang, Allah selamat daripada cerai. Kerana orang tak jaga sembahyang, syaitan jaga dia. Syaitan sifatnya yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Cuba nak memisahkan antara laki bini. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan dengar cerita pakda, makda sembahyang malam bersama, sembahyang subuh berjemaah sama, sudah sembahyang subuh berjemaah, makda masak nasi lemak, pakda tunggu. Kemudian siap makan pagi pukul 8, 8.30 pakda pakai baju kurung molek. Pakda pula pakai baju Melayu comel. Lepas tu kedua-dua naik kereta, kemudian pergi ke
pejabat qadi, siapa pejabat qadi, qadi tanya apa, nak cerai. Ada tak kita? Tak ada. Orang dah buat kerja gitu, tak ada. Tengok sebab jaga. Ini kunci. Kita tengok bakal menantu kita, baik tara mana. Tapi kalau tak sembahyang tak baik. Bakal menantu kita rupa tara mana uduh pun, tak cantik, tak apa, kerja biasa pun, tapi kalau jaga sembahyang insya-Allah baik. Tu je. Itu kunci dia. Ni zikir. Sembahyang ni antara sebesar-besar zikir. Aqimis salata li zikri. Hendaklah kamu dirikan sembahyang untuk zikir kat aku. Tengok. Jadi orang yang jaga sembahyang, hatinya tenang, jiwanya tenang, dan Allah sisihkan daripada ini. Kerana dia zikir kepada Allah. Poin yang ketiga, saya akan sebut sikit-sikit saja sebab masa tak sempat. Zikir kepada Allah ni tuan-tuan. Allah bagi orang yang zikir kepadanya, ialah dia selamat daripada bisikan dan tipu daya syaitan. Syaitan paling benci orang zikir pada Allah. Hadis yang masyhur, kata Nabi, bila Tok Bilal azan, syaitan ni banyak. Yang satunya iblis ni kedua. Bawah dia syaitan banyak. Banyak syaitan. Sebab itu ada sebut syayatin. Plural kepada syaitan, syaitanani, syayatin, syaitan banyak. Syaitan ni apa mana? Mana syaitan ni ba'uda jauh. Maknanya dia jauh dan dia dilaknat daripada mendapat rahmat Allah. Jadi kita kalau pandai macam mana pun tak perlulah doa, ya Allah berilah hidayah pada syaitan. Tak payah. Sebab Allah kata, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Hei iblis, kamu akan dilaknat sampai ke hari ini. Tapi doa pada orang lain tak apa. Doa pada orang bukan Islam, kita doa, Allahumma hdihim, ya Allah berilah hidayah pada mereka. Boleh. Sebagaimana Nabi doa kepada orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, mereka tak tahu. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Itu tak apa. Jadi ada benda jangan warok sangat, benda jadi tak betul, kita itu kena belajar lah sikit, kena belajar. Jadi mafhumnya zikir kepada Allah selamat daripada ganggu, tipu daya iblis syaitan. Dia tak boleh, dia tak suka. Lebih-lebih lagi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan, zikir kepada Allah ini kelebihannya amat-amat banyak. Bahkan dialah yang membawa kepada menuju ke syurga Allah. Nabi satu hari, Nabi tengok sahabatnya bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia dengan Nabi bezanya separuh umur Nabi. Nabi wafat umur 63 tahun, dia masa tu awal-awal 30-an. Dan dia mati pun muda, dalam umur dalam 40 ataupun kurang sikit. Kuburnya di Jordan. Dia mati kerana sebab penyakit tahun Amawas. Tahun itu mengorbankan tak kurang daripada 25,000 para sahabat. Termasuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat kanan Nabi SAW. Jadi Nabi cakap dengan Muaz, ya Muaz, inni uhibbuka alla tad'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang, aku cinta kat kamu. Nabi kalau dia sayang, dia cinta, dia akan bagi sesuatu. Nabi kata apa? Jangan sekali-kali kamu tinggalkan
setiap akhir salat. Dubura ni ditafsirkan dengan dua. Sama ada selepas tahiyat, sebelum salam, atau selepas salam. Dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kat kamu. Tolonglah aku untuk syukur kat kamu. Tolonglah aku untuk buat baik amalan untuk kamu sehingga ibadatku diterima kamu. Dapat yang ni hebat. Kita akan bahagia dunia dan kita juga akan merentasi bahagia akhirat. Zikir. Kerana itu Nabi SAW sebut tentang fadilah zikir banyak. Masa tak sempat, tapi saya syorkan setiap orang boleh masuk dalam laman web masing-masing ataupun dalam handset masing-masing, percuma. Apps Al-Inarah. Tengok fadilat zikir, fadilat la haula wala quwata illa billah, fadilat macam-macam, fadilat tasbih, tapi fadilat. Saya sebut satu je lah sebab masa tak berapa banyak, sebab kita nak lompat kepada isu-isu seterusnya lagi. Nabi pernah menyatakan, la haula wala quwata illa billah kanzum min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah ni merupakan gedung daripada gedung-gedung syurga. Gedung syurga bukan macam gedung dunia. Gedung dunia kecil. Tuan-tuan, kalau kita pergi kat hypermarket, kita dapat sebuah hypermarket. Kita sapa tu, bos hypermarket kata, saudara, nak beli apa? Kita kata nak beli ni. Gini saudara, seluruh hypermarket ni hak saudara. Saya ingat kita rebah pesa mati lalu dah. Kejut. Banyak sangat nak bagi. Kita nak beli kicap sebotol, nak beli gula sekilo, dan nak beli ayam sekor, nak beli ikan 2 kilo. Sekadar tu dalam RM100 kurang sikit, lebih sikit. Tengoklah jenis apa ikan kita nak beli tu. Tuan-tuan, kita nak beli banyak, tapi kalau kita diberi sampai sebiji ni, sebuah besar macam tu, tuan-tuan tak tahulah macam mana nak kata. Tapi hanya tuan-tuan sebut la haula wala quwata illa billah, boleh tambah hilal aliyil azim, dipahalakan seperti satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Tuhan bila dia bagi, tak terkira banyaknya. Tengok, itu kalimah macam ni. Ada riwayat daripada Auf bin Malik ataupun seumpamanya, tapi riwayat yang tak kuat lah. Dikatakan, dia ni kena kidnap. Kena colek. Zaman dulu kena lanung lah. Dulu jual orang biasa. Sekarang payahlah kita dengar tu, melainkan sindiket lah jual orang. Jadi dia ni anak, bila dah hilang ni, mak abah ni susah hati. Susah hati sungguh Allah. Macam mana? Mak lagi tak tahan. Mak pun kata kepada suami dia, pergi kau temu Rasulullah. Macam mana anak kita ni? Dia pun cerita pergi kat Rasulullah, cerita kat anak. Rasulullah SAW kata, kamu balik, kamu dengan isteri kamu banyakkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Bila dengar itu, kedua-dua suami isteri ni duduk la haula wala quwata illa billah hampir sehari. Bangun tidur la haula wala quwata, kadang berhenti sekejap ya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, la haula wala. Tiba-tiba selepas hampir sehari ataupun lebih sikit atau kurang sikit, Allahu alam, anak dia balik. Balik. Dan balik kali ni pelik. Kalau balik kena check pula kat mana kena pukul, kat mana merah, kat mana patah tangan ke, balik merakok ke macam mana. Ni balik sekurang balik. Dan bukan sekadar tu, bila balik, dia orang balik kambing-kambing yang banyak. Mana ada orang kena sambung bawa harta pula. Kan pelik.
Orang pergi nega pun tak boleh buat macam tu. Banyak, bukan 2 ekor kambing, banyak. Anak, mak, abah pun cakap, kenapa ni? Dia pun cerita, dia kata dia berjalan, tiba-tiba dia ditangkap oleh sekumpulan manusia, bawa dia. Kumpulan tu ikat dia ni, bawa dia dan dia tak nak lari dah. Bersama kumpulan yang ramai ni pula, ada kambing yang banyak, ada binatang yang banyak. Entah macam mana tadi, mereka semua kebingungan dan nampak keresahan yang amat sangat. Dan mereka seolah-olah datang rasa ketakutan. Akhirnya mereka pakat lari, tinggal hamba seorang. Dah tinggal bawa habis ha. Wah balik ha. Kalau gitu semua kan nak kena kidnap dapat banyak. Cerita. Walaupun asal ni tak kuat lah, tak kuat, tapi itu sebahagian daripada gambarannya. Hebatlah, la wala quwata illa billah. Ni cerita. Ada zaman, ada orang nisbah kepada zaman Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni tuan-tuan, dia memang hajjaj sungguhlah. Dia ni seorang pemimpin orang kanan kerajaan Umayyah. Sejak zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni dia anggap sebagai pengasas kepada kerajaan Umayyah selepas daripada Muawiyah. Lepas pada Muawiyah, Yazid ni akhirnya Abdul Malik bin Marwan. Ramai dalam beberapa belah orang pemimpin. Salah seorangnya Umar bin Abdul Aziz. Yang tu yang paling suruh lah. Abdul Malik bin Marwan ni bila dia sakit nak mati, dia sedih. Dia kata aku rasa semua, tapi sebenarnya Allah lah yang dia harap. Zaman anaknya Al-Walid, kata silap, ataupun Hisham, masa tu juga digunakan Hajjaj. Hajjaj ni ya Allah, orang takut tuan-tuan. Kalau dia nak tengok orang yang memberontak kepada khalifah, sekapung ke, sedaerah ke, dia beri ucapan, inni ara ru'usakum qad aina'at fahana qatafuha. Dia cakap, dia kata, aku tengok kepala kamu sudah masak, sekarang sampai masa untuk dipetik. Dia gambarkan orang yang memberontak ni kepalanya macam buah-buah yang sudah masak, buah rambutan, buah ni boleh petik. Kecuali dia riang lah, orang tak petik, orang tunggu jatuh. Sekarang je orang petik tu cara moden, tapi dulu orang tak petik, tunggu jatuh. Baik. Jadi tuan-tuan, hebat. Tapi walaupun dia buat macam ni, tapi jasa dia besar, Hajjaj ni. Apa dia? Asbab dia pergi negeri-negeri di belakang sungai. Negara belakang sungai ni macam Uzbekistan. Oh tu. Negara tu jenis tang, kecuali Kelantan je. Dia macam Turkmenistan, Kazakhstan, Kazakhstan tu. Tu memang orang situ tu kata orang gagah. Apa tu gagah. Dorok kita je. Ya Olimpik, kalau 7 bahagian tinju, 6 menang dia ya. 6 menang dia. Khabib tu sebelah hari tu. Tu Dagestan. Tang semua. Yang lain. Gagah. Kemah tu. Faham mana kemah? Kemah ni kuat lah. Gagah. Tuan-tuan, Hajjaj dapati bahawa orang baca Quran ni tak betul. Sebab asal tulisan Quran tak ada baris satu, tak ada titik. Bertese tak ada. Titik bawah, titik atas 2, titik 3 tak ada. Tak ada, pakai gitu semua. Jadi dalam cerita tu dia tunjuk macam mana dia suruh Umar bin Abdul Aziz, suruh Al-Walid, suruh ni baca, semua baca mengarut habis. Hak ni baca kot ni, hak ni baca sebab cara macam tu. Asbab
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia letak titik. Tu kita boleh baca tu. Lepas tu ada bagi. Saya semalam baru. Lawatan terakhir saya di Uzbek. Cerita benar. Saya banyak ziarah tempat-tempat yang bagus lah. Boleh camping lah kalau nak pergi bagus. Tapi kena cari orang yang betul-betul faham, tahu ni. Hak semalam, last sebelum nak tutup tu, kami ziarah beberapa tokoh ulama besar lah hak mati. Termasuk Qaffar Syashi, termasuk mufti, anak-anak dia mufti negara tu. Lamalah mati ada makam. Akhir sekali kami ziarah mushaf Sayyidina Osman yang dia baca kali terakhir ketika mana dia kena bunuh. Ini bukan replika tapi reality, origin. Ada di Uzbek, Tashkent. Besar Quran tu tuan-tuan. Saya ingat sedepa. Pecah dua. Gitulah. Kan kita kan boleh tutup gini ya, boleh tarik ni ya. Ada sedepa. Rasalah. Saya dah nak ukur betul lah. Kalau boleh saya ukur. Saya lupa nak ukur. Saya kata kau kalau boleh kau buka nak kunci aku nak stove sekali Quran waktu mushaf tu. Betul sungguh hamba tak boleh baca. Memang masa tu tak ada baris. Bukan tak ada baris, titik pun tak ada. Betul. Ni Quran sebenar. Zaman dulu. Tengok. Tapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia minta dengan khalifah buat titik, semua setuju, akhirnya kita boleh baca tenang. Te kena, be kena ni, kha, jin, ha, kha, tu sama lebih kurang. Urut rumah sama, atau titik tengah, titik atas. Yalah macam Piramli cakap lah tu. Atas atas semua bawah tu. Sa dengan da, ta dengan za, ain dengan ghin. Tu dekat-dekat semua tu. Itu jasa dia. Hajjaj ni tuan-tuan, dia takak orang ramah ni. Ada satu hari tu, dia tangkap seorang tu. Orang cerita lah. Dia kurung. Orang ni bila dia tangkap, duduk dalam penjara, dalam tu dia, tangan dia ni kena gari. Bukan gari rantai lah. Tangan kaki dia rantai. Biasa warder, setengah jam ataupun sejam sekali dia marilah tengok. Setiap kali mari, nescaya rantai tu semua hancur. Dia okey balik. Jadi pasang rantai baru. Boleh kena 3-4 kali. Hak tukar pasang tu takut. Dia tak tu. Pasang, letak. Tarik, habis. Dia tak pakai sihir. Tapi tuan-tuan jangan ajar kepada penjenayah. Jangan ajar. Tuan-tuan, akhirnya berita ni dia hantar kepada Hajjaj. Hajjaj panggil dia. Kenapa awak ni? Orang lain kata boleh berpuluh-puluh orang serata. Kau ni berpuluh-puluh kata kau seorang habis semua ni. Apa kau buat? Dia kata saya tak buat apa-apa. Selepas saya dirantai, saya baca la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan dia baca. Ikhlas dia. Dan dia ni bukan orang jahat lah. Mana yang tutup wali besar tu. Dengan izin Allah. Sebab dia minta. Tidak ada upaya kekuatan kecuali Allah. Hajjaj kata, kalau begini, kamu bebaslah. Hajjaj tak akan dapat kuasa apa yang Allah kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Tengok tuan-tuan. Jadi, janganlah kita duk niat kita nak masuk penjara lepas tu kena ni. Ustaz tak jadi ustaz, saya buat tak kena ni. Awak buat kan nak pelepah, dia buat ni kerana takutkan Allah. Dua keadaan berbeza. Ini tak betul. Tapi itu berlaku. La haula wala quwwata. Nabi kata lagi. Apa kata Nabi? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah ini 99 illa 100.
99 kecuali 100 menjadi penawar, menjadi ubat. Aisaruhal ham. Hak paling ringkas sekali, hak paling ringan sekali penawar ni kepada ham. Ham ni satu penyakit. Penyakit yang paling bahaya bagi manusia, tapi disebut dalam nas ni hak paling ringan sekali. Maknanya orang yang mengamalkan, memahami, beriman, yakin betul-betul tentang la haula wala quwata illa billah, dia dapat menyembuh 99 penyakit. Salah satu yang paling ringan, ham. Apa makna ham? Ham ni maknanya perasaan duka cita yang melampau. Dalam bahasa kita, kemurungan, hypertension, depression. Seumpama macam tu. Dan dalam bahasa moden, sejuzuk daripada makna gila. Bahaya ni tuan-tuan. Penyakit ni bahaya. Penyakit ni bahaya. Tapi dengan la haula wala quwata illa billah, dia boleh selesaikan. Tuan-tuan tahu, seorang mufakir Islam yang terkenal, tokoh Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir, mati 1997. Dekat 30 tahun dah mati. Dia karang satu buku tajuknya Jaddid Hayataka, perbaharulah hidup kamu. Dalam buku tersebut dia kata apa? Masuk waktu dah hari ni? Masuk dah? Masuk dah? Masuk. Terus. Jarang boleh terus gini. Atau kita beri lalu azan sekejap. Boleh azan lah. Ke memang terus biasanya? Terus? Okey. Kita kena ta'ah, disuruh terus lah. Tak apalah, ni pengecualian. 8.30 kita berhenti lah, insyaAllah. Tuan-tuan, dalam buku tersebut, dia menukilkan pandangan seorang ahli falsafah barat yang tersebut. Namanya Daniel Carnegie. Jadi dalam Jaddid Hayataka, dia sebut kisah macam mana masa Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1935 sampai 45 atau lebih sikit, lebih kurang 10 tahun lah. Gitu lebih kurang. Yang berlaku blok barat perikatan nung lawang hok ni, blok Rusia, blok barat, Jepun masuk, macam-macam tu. Tentera Amerika yang mati lebih kurang dalam 300,000 orang. Dalam tempoh tu, hampir 10 tahun tu, mana lebih kurang 30,000 setahun. Mungkin waktu lain sikit, waktu puncak tu mungkin banyak lah, mungkin begitu. Mati kerana perang, kerana bunuh lawan ni, tentera perang ke apa-apa, lebih kurang 300,000 orang. Kata Daniel Carnegie, kata ni, dalam tempoh yang sama, waktu yang sama, rakyat Amerika yang mati kerana stres 3 juta orang. Hak mati dengan ujung senapang, pistol ataupun bom 300,000. Hak mati kerana kes stres 3 juta. Seorang tu mati, dia ada bini, dia ada anak, dia ada mak, dia ada ayah, dia ada ni, dia ada ni. Semua stres habis ni. Tengok. La haula wala quwata illa billah, menyelesaikan 99 masalah, paling ringan stres. Ni saya tengok muka depan saya ni. Lama stres. Termasuk tukar ceramah. Dah, kadang-kadang stres ni berlaku tuan-tuan. Stres kerana ustaz ceramah lama, kita nak makan. Stres. Ada orang ustaz dia tak faham, dia ceramah je. Saya faham sangat tapi malu. Mari jauh, nak berhenti awal jadi tak teramah. Saya lajaklah sikit. Tapi betul, stres.
Tengok bini stres, bini tengok lelaki pun stres, tengok anak stres, tengok kucing stres. Stres. Susah. Dia tak tenang. Sama macam tu. Kita ni hidup ni macam tu. Kita tak boleh dah hidup macam tu. Nak tenang. Hidup tenang, okey. Tengah-tengah hidup mati. Gitu. Tenang sangat. Nak ceritanya tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah ni besar sangat. Ini sebahagian. Kita tengok kalimat-kalimat yang lain lagi. Saya sekadar suka cerita kisah macam mana ulama-ulama orang baik zaman dulu dia beramal. Kadang-kadang dia tak beramal banyak, dia iltizam 1-2, hak wajib dia buatlah. Tapi ada kecenderungan. Ada dalam kitab klasik tasawuf. Satu zaman tu ada seorang ulama tasawuf tersohor. Generasi tu memang ramailah. Ni generasi dalam 200 hijrah lebih, 300 hijrah lebih. Atau kurang sikit. Namanya Ibrahim bin Adham. Rahimahullah. Orang sohor sangat. Dia ni orang-orang sebelah ni lah. Sebelah mawara'an jauh ni. Belah Iraq atas ni. Belah macam sepak segi tu jauh. Dia ni sohor. Orang yang hebat. Dia ni dan banyak ibadat pada Tuhan. Satu hari dia cerita, dia pergi ke Mekah. Macam kita lah, daripada sana pergi Mekah. Kita daripada sini pergi Mekah. Sampai Mekah, lepas habis urusan ini, pergi Madinah. Sampai di Madinah, dia masuk masjid, dia semayang. Sampai waktu Isyak. Sedang masuk waktu Isyak, semayang Isyak ni, diberi tempoh mungkin setengah jam, sejam. Maka orang yang tukar tutup itu tu, panggil semua suruh tutup itu. Suruh keluar. Dia Madinah Masjid Nabi ni ada masa dibuka, ada masa dia tutup. Alhamdulillah sekarang ni dibuka 24 jam lah. Zaman hamba dulu masa belajar tu pernah lepas Isyak dalam masa tu dia suruh keluar semua. Pernah macam tu. Zaman Al-Malik Abdullah hujung tu dia suruh buka. Zaman sekarang ni buka semualah. Tengok. Ada masa tutup, ada macam curang ni. Kadang-kadang kan. Maklum sajalah. Gitulah dulu. Jadi zaman tu juga suruh keluar. Dia suruh keluar. Ibrahim bin Adham pun cakaplah dengan seorang ni. Dia kata, saudara, saya ni orang asing. Mari jauh. Saya tak ada tempat tinggal. Boleh tak izin saya duduk dalam masjid? Saya nak sembahyang. Tak boleh. Kerah. Tak boleh. Yelah kena ikut peraturan, tak boleh. Pujuk punya pun tak boleh. Akhirnya dia pun tarik Ibrahim bin Adham keluar. Bila keluar ni, buat keluar dekat pintu Babus Salam. Depan tu lah masa tu. Hendaklah tutup macam sekarang ni. Luar tu dia pun tutup pintu. Tutup pintu, Ibrahim bin Adham pun duduklah tepi pintu tu. Bila duduk tepi pintu tu, nak ibadat jugalah, nak kalau boleh. Dia kata tak boleh duduk sini. Dia tolak lagi. Keluar pergi kat lain. Dah, kawan ni pun masa tu hampir tengah malam dah. Ni cerita 1000 tahun lepas. 1200, 1300 tahun lepas. Lalulah kat depan masjid Nabi tu. Jalan bawa kaki. Orang kata bawa kaki ni tak tahu kat mana nak pergi lah. Bawa kaki. Masa tu, depan tu ada kedai roti. Arak ni peliknya. Kedai roti dia, situlah tempat table roti, tempat bakar roti. Tu style rumah dia. Kita sampai sekarang ada gitu. Jadi dia panggil frank. Jadi orang ni dia tengok kepada Ibrahim bin Adham. Dia tengok okey bah. Dia kata tuan nampak tak ada tempat tinggal, susah. Dia kata susah. Itu saya orang asing. Tuan boleh tinggal, saya tidur situ. Dia adalah tempat mungkin tepi tu, tepi kedai pun bukan besar banyak. Tepi untuk dia letak ibarat kau tikar untuk tidur, dia pun duduklah tidur situ. Dia kata tidurlah, dia kata kesian tuan orang asing. Ibrahim bin Adham pun kata terima kasih banyak. Dia pun baring. Kita kalau kita mari tempat orang tu kita tak kenal lagi. Biasanya kita baring, kita ngadap muka dia ke kita pusing ke belakang.
Tak, kita akan mengadap muka. Sambil-sambil tengok lah. Sambil-sambil tengok. Kita dok lah pusing. Itu melainkan memang kita percaya dah ke dia, tak apalah. Dia pun pagi ni duk tengok. Dia tengok orang ni lama. Orang ni tuan-tuan, perangai dia, setiap kali dia uli. Roti ni kena uli tau. Uli macam roti canai. Uli. Mulutnya tak lekan sebut Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah semua. Lepas tu sudah uli tu letak dalam frame tu, dalam bakar tu macam oven lah tapi style lama lah, kayu. Alhamdulillah. Hak duk akak pula. Tarik Alhamdulillah. Daripada 5 minit sampai sejam, 2 jam, Alhamdulillah semua. Tak ada benda lain. Sentiasa Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham pun kata, Tuan tak ada zikir lain ke? Kan banyak. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Macam kita sebut tadi, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah ke apa ke semua sekali. Dia kata, untuk hamba cukuplah dengan Alhamdulillah. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa Tuan cakap macam tu? Dia kata, setiap kali hamba sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah dalam hidup hamba ni, Allah bagi semua hajat hamba. Tak ada yang tak dapat melainkan dapat belaka. Alhamdulillah. Apa hajat yang saya teringat, telitah nak dapat. Alhamdulillah. Besarnya Alhamdulillah. Kemudian dia pun tambah lagi lah. Dia kata, sehingga sekarang satu lagi hajat Tuhan tak bagi kat saya. Ibrahim bin Adham tanya, hajat apa Tuhan? Saya selalu doa kat Tuhan. Saya nak temu sangat dengan Ibrahim bin Adham. Saya nak temu dengan dia. Dia dengar cerita dia orang Madinah. Penguli roti. Hanya zikrullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah bagi hajat. Teringat dia nak dapat hajat, nak temu dengan Ibrahim bin Adham. Itu saja setakat ni tak dapat. Ibrahim bin Adham pun terkejut. Apa awak tahu tentang Ibrahim? Dengar kata dia ni orang suhu sangat, orang wali, orang yang baik, orang yang soleh, orang. Ibrahim bin Adham kata, Tuan tak payah bertemulah dengan dia. Tuan jauh lebih baik daripada dia. Tuan jauh lebih baik daripada dia. Tengok. Kalau saya lah, batuk dulu. Batuk dulu. Oh, you nak temu sangat ya? Oh, you kenal? Kita korek dulu cerita. Lepas tu kita betul dabar kita bergeliat dulu. Lepas tu, lah Ibrahim bin Adham. Contohnya. Edah. Berkah Alhamdulillah. 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 Tengok tuan-tuan, benda-benda remeh tapi kita boleh buat. Zikir ni memang luar biasa. Kerana itulah orang yang hebat ni kita tengok, dia sentiasa zikir kat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab macam As-Sabah Indal Mamat, ini cantik. As-Sabah Indal Mamat maknanya orang itu sabit sampai kepada mati. Orang itu tetap. Ada yang mati dengan zikir pada Allah. Zikir. Ada yang mati dengan baca Quran macam kisah Sayyidina Osman tadi. Ada yang mati dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik macam seorang sahabat Nabi. Ada yang mati juang fi sabilillah sampai saat akhir pun dia juang. Seorang sahabat Nabi yang terkenal, panglima tentera yang hebat, namanya Nu'man bin Muqarrin. Nafas terakhir pun sentiasa berjuang pada jalan Allah. Dia panglima, patut dihargai je. Dia sendiri doa dan dia sendiri hebat. Tengok, maksud saya ialah zikir ni penting. Jadilah amalan harian kita dengan zikir. Dan bukan sekadar zikir, kita juga kena banyak berdoa kepada Allah. Saya sebut dalam buku Masa Peliharalah.
Macam-macam kisah orang-orang yang hebat, dia jaga masa dengan zikir pada Allah. Ada satu buku tu saya baca bertajuk Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus. Kami syarahkan. Tajuknya Bahjatun Nufus oleh Ibnu Atha'illahi Sakandari. Dia cerita seorang ulama besar zaman dulu namanya Makinuddin Al-Asmar. Sentiasa zikir ke Allah. Dia kata kalau dia tak zikir ke Allah, dia letak batu dalam mulut dia. Jangan buat tuan-tuan, sedap mati payah. Ajaran saya pula ni. Saya tak ajar lah macam tu. Tapi ni orang zaman dulu macam dah. Kalau dia buat, baru dia zikir. Setiap hari, maknanya malam sebelum dia tidur, dia akan ingat berapa patah kalimah yang dia cakap. Hak berapa banyak hak baik, hak berapa banyak maki orang, berapa banyak hak semeh kat orang. Hak kata ke orang, dia akan tengok, dia akan muhasabah, dia akan menangis, dia akan bertaubat kepada Allah. Kita selamba tuan-tuan. Orang zaman dulu hebat. Kalimah-kalimah tu setiap kali dia bercakap, dia ingat, ya Allah. Hebat. Ni orang-orang yang hebat. Orang-orang macam ni tuan-tuan, hidup dia berbeza. Saya kebetulan pergi Uzbek 4 hari 5 hari ya. Negara mereka ni kaya dengan ulama. Masya Allah. Ulama. Ada satu kubur tu, Syekh cerita kat kami lah. Dia dalam ceramah tu, kami ada conference, nama Syekh Muhammad Awam. Kubur tu semua ulama. Uniknya ulama yang tanam situ semuanya nama Muhammad. Ni cerita dulu. Sekarang tak ada dah. Tapi kubur tu ada lagi, saya zero. Nama Muhammad. Tok Guru besar nama Muhammad. Tanam hampir setepak. Ada macam tu. Macam mana mereka? Hebat. Al-Imamul Bukhari. Itu lagi lah. Itu otai yang utama lah. Kita pergi kubur dia pun kita rasa geram. Yalah, penghafaz hadis terkemuka di muka bumi ni. Daripada dulu, kini dan selamanya lah kalau salah. Payah dah. Hebat. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kisah yang masyhur. Dia datang kemuliaan lah daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 194 lahir, mati 256. Imam Bukhari 450 hijrah, mati 505. Maknanya hampir 3, 4, lebih kurang 200 tahun setengah. Gitulah lebih kurang. Beza selepas daripada Imam Bukhari mati, barulah Imam Ghazali lahir, mati pula. Imam Ghazali akhir hayat dia dikatakan baca Sahih Bukhari letak atas dada dia. Tu nak cerita hebatnya Sahih Bukhari ni. Imam Bukhari. Dia doa kat orang tuan-tuan. Malam raya. Sebab dia kena buang negara, buang negeri. Dia orang yang, iyalah, tokoh sungguh. Dia tak macam kita boleh kok lebih kurang, tak apalah. Dia tak, dia Islam je lah. Dia ikut sunnah. Mengapa sunnah tu sungguh-sungguh. Imam Bukhari ni, dia akhir kena buang. Tempat dia kena buang tu di Samarkand. Berapa farsah jauh juga lah daripada tempat dia. Dia angkat tangan doa, ya Allah, matilah dia gini-gini. Malam raya mati. Malam raya. Doa dia makbul lah. Sayang ulama yang amat-amat hebat. Tapi jasa dia sampai sekarang orang boleh tengok. Ini pun kelebihan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sebut tentang buku Inilah Doaku. Saya sebut dalam buku tentang takutlah firasat orang beriman, banyak kisah, rahsia mimpi, kisah nak tahu ringkasan sirah Nabi, nasihat kepada anak-anak kita nak cakap banyak letih dah saya sebut. Akhir zaman fitnah, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Mahdi. Begitu tokoh ulama seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan juga
Tak lupa buku seperti solat sunat yang patut kita beramal kalau boleh. Yang ni pun kena tengok. Dan sudah tentu kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patutnya kita tekuni dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mohon maaf saya guna masa tuan-tuan. Mudah-mudahan ia dapat manfaat walaupun saya tak dapat menghabisi dengan sebanyaknya. Tapi bab kata orang Arab, ma la yutrak kulluh la yutrak julluh, barang yang tak dapat semua janganlah tinggal semua, tapi kita bolehlah dapat sebahagian manfaat insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi